أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجى من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang penuh barakah ini. Allah pilih kita untuk berada dalam suasana ketaatan. Iaitu kita duduk dalam majlis zikrullah, majlis ilmu. Majlis yang mana Allah berkati, yang Allah angkat darjat bagi orang yang beriman dan berilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utu ilma darajat. Allah angkat darjat di kalangan mereka itu, iaitu orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang yang beriman ni berilmu, ilmu itu dia tidak akan menjadi satu perkara yang berpisah daripada dia, perkara yang dianggap sudah tahu. Sedangkan orang beriman itu dia akan sedar bahawa sifatnya bermula dengan tidak tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Tahu itu membawa kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi hidup ni jemaah sekalian, Allah akan angkat darjat kita dengan satu cara. Yang pertama itulah dengan iman. Darjat bagi manusia itu berubah apabila padanya dianya ada iman. Dan keuntungan Allah janjikan bagi orang beriman, yang mana Allah berkata dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian, semua. Tak ada yang terkecuali, semua. Ada duit ke, tak ada duit ke, ada anak ke, tak ada anak ke, ada isteri ke, tak ada isteri ke, yakni ada dunia atau tak ada, semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali, di situ ada pengkhususan, kecuali orang yang beriman. Beriman dan beramal soleh. Nah, nak beramal soleh itu mestilah padanya ada ilmu. Dan untuk memahami iman, ini kepercayaan kita, akidah kita mestilah dengan ilmu. Dengan ilmu itulah akan menambahkan lagi kefahaman terhadap iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita hari ini. Iman dalam umpama bentuk, kalau boleh kita terjemahkan, ibarat permata, malah lebih lagi daripada permata. Tak ada satu perkara pun yang boleh kita tamsilkan, contohkan di atas muka bumi ini yang bernilai, yang mampu mengatasi iman. Kerana dengan iman itulah menyebabkan seluruh harta dunia ini baru bernilai. Bayangkan. Jadi bagaimana nak
gandingkan dengan ataupun nak setandingkan, nak ganti iman. Sedangkan imanlah yang memberi nilai kepada harta dunia. Nilai apa? Nilai pahala. Nilai pahala. Nah, sekiranya boleh dicontohkan, kita nak bagi pembelajaran kan. Umpama permata. Rehan pun buat lagu Iman Adalah Mutiara. Permata ke mutiara ke. Jadi, apabila setiap orang itu yang beriman itu umpama telah dianugerahkan mutiara padanya, permata baginya. Setiap orang dikurniakan permata atau mutiara, masing-masing pegang. Bagi yang memahami, semua orang boleh dapat iman tu, dan Allah dah bagi, katalah, Allah bagi dah, dan memang iman itulah kurniaan Allah. Tinggal lagi bagaimana dia nak mencorakkan ataupun bagaimana dia nak membawa iman dia itu. Adakah dia nak bawa iman dia atau permata dia itu ataupun mutiara dia itu dengan plastik bag biasa je. Plastik, orang kata plastik merah tu. Kalau geng ya plastik hitam pula kan. Plastik hitam bawa bimbit begitu. Ada orang yang dengan permata itu dia dapat, kemudian dia faham tentang permata itu, betapa bernilainya permata itu, lalu dia tatang ataupun dia letakkan di atas tahta dengan pemeliharaan yang betul dalam casingnya, dalam bekas yang mahal. Menyebabkan presentation iman itu atau mutiara itu berbeza dengan orang yang bawa dengan plastik bag. Sebab masing-masing ada nilai tu. Tapi yang membezakan nanti adalah penterjemahannya. Betul Allah kata apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang di kalangan kamu itu yang akan buat yang perform the best. Yakni mampu membawa hidup dia dengan iman. Iman tu dibawa dengan apa? Dengan amal yang terbaik. Dia takkan sia-siakan permata tu. Dia takkan biar permata tu kotor, bercala, malah jauh sekali dicuri. Kadang kita tak tahu apa yang ada pada kita tu berharga, biar je, kemudian kena curi habis. Balik nanti ditanya mana permata tu mana. Ada yang bagi balik dengan cala balanya, ada yang bagi balik yang pecah sompeng sana. Ada yang bagi pula dengan bersinar-sinar, bergemerlapan, dalam bekahnya indah. Nah, tugas kita atas muka bumi Allah SWT itu umpama begitu jemaah sekalian. Apatah lagi kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang beriman. Itu beruntung sebab kita sudah ada perkara yang bernilai. Ada yang masih Allah tidak takdirkan iman pada dia, masih dia mencari-cari, menggali dia, buat mining, buat apa-apalah kajian nak cari permata. Kita ni dah dibagi, nah ambil. Ada yang waris turun-temurun pula. Jadi kita kena faham begitu. Maka di situ datanglah ujian bagaimana kita nak terjemahkan perbuatan yang kita lakukan itu dengan didasari iman yang kita bawa. Mestilah kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Terutama sebagai contoh dalam kita menjadi hamba-Nya yang mentadbir urus dunia ini. Sudah pasti kita mentadbir urus dunia ini bukan lagi untuk kita jual permata itu untuk dapat dunia. Jauh sekali. Sepatutnya kita yang memberi nilai pada dunia. Dengan apa? Dengan dia panggil aset kita sandarkan dia. Macam emas kan. Ada wang kertas. Sandar dengan emas. Akhirnya wang kertas tu berharga dan benar kerana emas. Kalau tak ada emas tu tak ada nilai lah. Ibarat begitulah. Permata itu dicagarkan, dia pegang. Dia bukan digadaikan lah. Dia pegang. Dan akhirnya apa yang dia bawa itu semua akan reflect kepada permata dia, iman. Patutnya begitu, dia tidak akan lepaskan. Jadi di situ jemaah sekalian Allah SWT berikan satu terjemahan, iaitu dengan melihat dunia ini dalam konteks menterjemahkan kepada ahsanu amalah, sebaik-baik perbuatan. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana melihat perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Maka di sini dalam surah Al-Naml ayat 40. Kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman AS melihat perbuatan yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan padanya kerajaan yang mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Kita kan hari ni kita minta macam-macam. Kemudian Allah bagi kita. Bagi kerja, bagi anak, bagi isteri. Bagi semua benda, apa yang kita nampak daripada perkurniaan itu? Kalau kita lihat bagaimana kata Nabi Sulaiman alaihi salam, qal katanya,
Qal hadha min fadli Rabbi. Ketika ini Ratu Balqis melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan istana yang megah tersegam indah, dengan tilesnya yang diperbuat daripada kaca yang disangkakan air sehingga berjalan mengangkat kainnya. Lalu yang dilihat itu kaca, rupanya teknologi kaca dah ada dah, seperti air. Maka dipujilah Nabi Sulaiman dengan kemegahan yang ada. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, qal hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Tengok Nabi Sulaiman kata, ini semua adalah kurniaan daripada Tuhanku. Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku. Hari ini kita nampak tak? Kita kadang termenung tengok dunia ni kan. Sedih kita. Macam ujian berat, ujian kita. Tengok pertama sudut pandang kita tengok. Tengok betul tak sudut pandang kita ni. Kadang ni orang menung, dia apa nak jadi nasihat aku ni susah, payah, ujian untuk aku. Tapi di saat Allah bagi suami yang baik, anak yang dengar kata, duit yang tak ada masalah, kesihatan yang bagus, happy go lucky, makan apa, ibarat no issue. Adakah dia berkata, ini ujian untuk aku? Biasa kita dengar apa, Mas Kalian? Yang susah tu lah ujian. Ada orang kata bila naik pangkat, tahniah, ini ujian untuk awak. Biasa kalau turun pangkat, ni ujian untuk awak, sabarlah banyak-banyak. Adalah benda awak kena muhasabah tu. Orang lain semua naik pangkat, awak je turun pangkat. Bila naik pangkat, tak ada pun orang kata ni ujian untuk kamu. Ataupun kita yang berilmu ni, yang beriman dan berilmu lalu nak beramal yang terbaik, dia kena nampak spek apa yang datang pada dia nampak apa. Itu barulah boleh action. Ini kalau dia tak nampak apa yang datang kepada dia dalam rupa bentuk apa, macam mana dia nak action? Macam mana dia nak respon? Tu kata, jangan ingat amal tu, saya beramal Ustaz, solat saya dah, zakat saya dah, saya zikir ni, tangan saya tak lekang dengan tasbih ni. Saya buat apa semuanya. Itu amal khususiah. Memanglah. Tapi dari segi umum, dari segi contoh kehidupan dunia ni, yang kita nak jadikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak? Hidupku matiku, solatku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Adakah kita nampak hidup mati kita ini bagaimana penterjemahannya? Macam tadi. Dapat kerja atau naik pangkat, anak kita dapat kerja. Kalau tak dapat kerja, sabarlah mat. Ujian untuk awak ni. Satu hari nanti dapatlah. Adakah kalau dia dapat kerja, kita cakap, bila dapat kerja, mat, ni ujian untuk awak ni. Untuk ujian untuk apa? Senang ni kan? Ujian apa? Tak. Rujuk surah An-Naml ayat 40. Tengok Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS antara Nabi dan Rasul yang memang exactly tepat-tepat minta dunia ni mas kalian. Tepat-tepat minta dunia. Kita ni macam CP-CP juga kan. Minta dunia kan macam lara sangat nampak gaya kan. Dia minta berlapik katanya. Ini Nabi Sulaiman AS tepat-tepat minta ni. Apa dia minta? Nabi Sulaiman AS, Rabbi fili wahabli mulk, kerajaan. Mulkal yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Kerajaan yang tak ada tolok bandingnya. Ada pula orang buat konten guna doa ni. Doa, amalkan doa ni. Surah As-Sad ayat 35. Tengok Allah bagi apa. Buat konten. Nak tahu tak doa yang akan memberikan rezeki melimpah ruah? Yang bercakap tu orang perempuan. Perempuan bercakap tu dalam konten tu. Berlatar belakangkan Mustang hijau. Mustang hijau nyanda belakang. Nak tak? Saya kongsikan doa yang akan melimpah ruahkan. Memanglah nampak tu. Tapi soalan dia, kita ikut aspek apa yang Nabi Sulaiman sebut. Allah bagi. Tapi ketika orang tengok, oi pakai Mustang dah. Nak tak doa tu, cerita pasal doa pula kan.
Kalau orang puji ada Mustang, ada rumah besar, ada bagus semua, nak cakap apa? Ni, patutnya jawab dengan apa? Sebagaimana Nabi Sulaiman AS jawab. Adalah untuk liyabluwani, untuk menguji aku. Ini Mustang, Allah nak uji aku. Allah. Ini rumah banglo, Allah nak uji aku. Ini isteri yang baik, yang bagus, yang rupawan, jelitawan, semua wan-wan semua dekat dia. Ada wan juga, tak keruan pun kadang-kadang kan. Tak keruan betul isteri saya ni kadang. Biasa yang baik tu, anugerah untuk saya. Nampak? Walhal kalau susah pun anugerah juga. Tengok, kadang-kadang kita ada konflik dalam nak faham hidup ni. Patutnya tengok anak yang bagus, elok, comel, hotel, orang kata, Allah balik, hilang penat. Patutnya kita sebut liyabluwani, ini ujian untuk aku. Untuk apa? Ashkuru am akfur. Untuk aku bersyukur atau aku tidak mengenakan nikmat pemberiannya, yakni kufur. Setiap kurniaan dunia itu tiada tuntutan lain. Apa tuntutannya? Syukur yang membawa kepada wazkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Takut nak pegang dunia sebenarnya. Biasa kita tengah susah ingat Allah banyak-banyak. Betul dah katanya. Allah kurniakanlah ya Allah. Kurniakanlah ya Allah suami yang baik ya Allah. Suami yang penyayang ya Allah. Dalam bunyi kan. Bila dapat suami yang baik penyayang. Awak ni penyayang lah. Awak ni baik lah. Dah nampak manusia. Dah buat sebab suami baik. Sebab tu ada satu kenyataan dan kita tulis. Memang pun kebaikan tak gantung kat orang. Kadang-kadang dia dapat suami yang baik untuk menerima perangai dia yang buruk. Itu je lah. Abang kan sabar. Sabarlah dengan perangai saya ni. Saya nak suami yang penyabar. Sebab apa? Supaya sabar dengan perangai buruk saya. Dah dia tak berubah perangai. Suami dia penyabarlah. Suami dia masuklah syurga. Dah dia. Sebab tu baik buruk ni bukan gantung pada orang. Dapat suami yang penyabar, turun pada langit, turun pada kayangan ke macam malaikat ke, kalau perangai kita buruk juga, tak ke mana pergi pun. Tapi kalau perangai suami, ya Rabbi, ya Allah, ni kiriman neraka ke apa lah ni. Ni kiriman dari neraka ke, kiriman dari syurga. Dia kata, nampak gaya kiriman dari neraka ni. Walaupunlah kiriman dari neraka sekalipun, tapi kalau bertemu dengan ahli syurga, seorang api, seorang air, yang api masuk ke api, yang air masuk ke syurga, tak ada masalah. Masalahnya api, air tu mendidih juga saya ni. Oh, dia jawab juga. Dia konah juga kan. Mana boleh, saya nak suami saya baik, barulah saya boleh baik. Dapat suami baik, baru saya baik. Maknanya dia baik bukan sebab Allah. Dia baik sebab suami. Kalau baik sebab Allah, dalam apa je condition yang ada, apatah lagi kebaikan yang ada, dia buat baik bukan sebab suami baik, malah tuntutannya dia kena jadi lebih baik dari suami dia. Oh, ni dahsyat ni. Kadang-kadang kita jumpa dapat orang baik, kita selalu ambil kesempatan. Tu biasa orang kata. Orang baik dia ambil kesempatan. Tak mentahlah suami tu dia menyabar, boleh ditengking-tengking, boleh dia marah-marah. Patutnya dah dapat suami yang baik, dia kena jadi lebih baik dari suami dia. Sebab apa? Tanda mensyukuri, dia ingat, ini Allah bagi ni. Ya Allah, ni Allah nak uji aku ni. Liyabluwan ni. Allah nak uji aku ni. Sama ada aku nak extra performance ataupun makin lower performance. Maka contoh mas kan, tadi saya, ialah, performance saya out sikit lah kan, kalau ikut masa. Tapi dalam ikut masa tu, saya dah cater 2 tempat. Saya daripada hutang melintang tadi. Bahkan tu. Gerak pukul 11.30 lah, hantarlah berborak pula JJK tu tadi. Awak dah macam ni dah. Alah, aku nak gerak dah ni. Tempat baru, biasalah kan. Nak kenalan, nak apa. Ikut sebelah ni, kena gerak ni. 11.30 pantai gerak, kan? Tapi kerana nikmat yang Allah bagi itu, berkuasa kudanya 1250
Jadi kita pantang mundur jemaah sekalian. Ini nak cancel boleh ni, tapi nampak gaya ada sejam setengah ni. Sejam ni nak tak nak redah. Kalau kereta tu confirm dah. Tapi kalau naik flight helikopter lagi kena datang, sebab tu kemudahan yang memudahkan. Bukan kita makin nak malas, seronok bawa. Yalah, lagi kan ada orang nak santai-santai. Kenapa beli motor ni? Santai-santai katanya. Tak ada santai-santai dah bawa macam gitu. Memang kita bukan kejar masa dah. Masa kejar kita. Pergi. Memang tak pergi dah. Tadi Ajah tu kata, rugi Ustaz beli motor ni. Tak ada rugi lah kata. Sebab apa nak kejar masa? Kita nak berkhidmat ni memang tak boleh nak pakai biasa-biasa. Itu maksudnya bila kata Allah bagi kita kenikmatan,